Haji ialah untuk orang muda. Tuan-tuan, rebutlah peluang kita masih muda. Ketika masih sihat, masih ada masa yang apa? Sebab haji ialah urusan orang yang sihat. Kita kesihan kelihat orang yang sebanyak saya ataupun lebih pada saya yang terpaksa tersadai tepi jalan sepanjang jalan. Dan ini cukup menyayat hati. Sebab haji ialah urusan yang memerlukan kesihatan yang sangat-sangat sempurna. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam ini saya mengajak tuan-tuan untuk melawat satu kisah, satu kawasan, satu tempat yang bernama Wadi Muhassir. Wadi ini terletak di antara Mina dengan Muzdalifah. Wadi ini setiap daripada jemaah haji akan lalui, sama ada kita sedar atau tidak, kita akan lalui daripada Arafah menuju ke Mina, kita akan menepuhi Muzdalifah dalam ibadah haji. Lepas Muzdalifah, kita bermalam di Muzdalifah. Kemudian kita memungut batu-batu untuk kita melontar di Aqabah pada esok harinya. Daripada Muzdalifah, kita akan bertemu satu wadi. Wadi ini namanya Wadi Muhassir. Apabila kita lalui wadi ini, jemaah haji diminta supaya berlari anak, supaya jangan kita berjalan tetapi berlari dengan agak laju, sebab ada rahsia di situ. Rahsia inilah yang saya ingin vokasi dengan para jemaah sekalian. Tetapi jemaah Malaysia, kita naik bas, kita tak sedar pun kita lalui satu kawasan yang menjadi satu peristiwa yang besar sebelum kelahiran Rasulullah. Dan di sini satu peristiwa yang besar apabila dikaitkan dengan tentera bergajah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa salihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil wajalhum kasfim bakul. Dan apakah kamu tak lihat bagaimanakah Tuhan kamu melakukan kepada tuan-tuan pemilik gajah? Dan apakah Allah tidak menjadikan tipu daya mereka sia-sia semata-mata? Dan Allah mengataskan kata mereka burung ababil yang berduyun. Tarmihim bihijaratin min sijil, dan burung tersebut melempar mereka dengan tanah yang panas. Fajalhum kasfim makul, dan kemudian tentera bergajah tersebut hancur seperti daun yang dimakan haiwan. Peristiwa ini kita kenal sebagai tahun gajah. Peristiwa satu usaha yang dilakukan oleh pembesar Yaman untuk meruntuh Kaabah. Tujuannya lah supaya Kaabah diruntuh ini dibina kembali di Yaman dan orang akan bertumpu ke Yaman sebab ekonomi Mekah sangat bergantung kepada jemaah haji yang datang sebelum Islam lagi. Dan peristiwa ini berlaku di Wadi Muhassir. Inilah yang kita sebut apabila tentera Abrahah datang dengan gajah untuk meruntuhkan Kaabah. Maka apabila mereka sampai di Wadi Muhassir di antara Muzdalifah dengan Mina, Allah hancurkan mereka. Hancurkan sehingga tentera bergajah telah musnah seluruhnya. Dan itulah satu pengajaran bagi mereka yang ingin meruntuh Kaabah. Setiap zaman dan ketika Kaabah dipelihara di sebagai tanah haram yang Allah telah jamin keselamatan dan peristiwa Abrahah untuk kita ambil kenangan sepanjang zaman. Pada tahun tersebutlah Rasulullah dilahirkan. Rasulullah dilahirkan selepas 55 malam selepas peristiwa tentera bergajah. Peristiwa ini dikenal dan kelahiran bagi Rasulullah ditandakan dengan tahun gajah sebab peristiwa yang Allah musnahkan tentera bergajah di kawasan Wadi Muhassir. Muhassir ini kita lalui dan dikenali juga sebagai Wadi Al-Maghdub alaihim, iaitu wadi yang Allah murka ke atasnya. Dan di situlah kita harus bergerak dengan cepat. Tetapi setahu saya tabung haji tak pernah beritahu kita di situlah tempat peristiwa tersebut. Sebab kita daripada Arafah kita dengan bas, kita tak sedar kita melalui satu tempat, satu peristiwa yang besar berlaku. Rasulullah dilahirkan pada 55 malam selepas peristiwa tersebut. Wulida yatiman
mata kariman. Itulah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sallallahu alaihi habib Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Peristiwa yang besar ini kita kenang semula hari ini apabila jemaah haji telah sampai ke Mekah, kemudian mereka akan bertumpu kepada Arafah pada 9 Zulhijjah ataupun lebih awal, dan tentera bergajah yang pernah datang untuk merosakkan atau meruntuhkan Kaabah kita kenang dan Allah rakamkan dalam surah Al-Fil tadi. Dalam peristiwa tersebut, Abrahah yang menjadi ketua kepada tentera bergajah telah sampai ke pinggir tersebut. Mereka berkampung di Mahasir. Dan mereka masuk ke Mekah lebih awal. Mereka berkubu di Mahasir. Kemudian mereka masuk ke Mekah dan merampas harta benda orang Mekah. Termasuklah unta dan sebagainya. Di antara unta yang dirampas oleh Abrahah, tentera bergajah tadi, ialah unta kepunyaan moyang ataupun datuk Rasulullah SAW, iaitu Abdul Muttalib. Sekarang, Abrahah sedang berkemah di sini, di Mahasir. Kemudian datanglah. Apakah tujuan mereka ingin meruntuhkan Kaabah sebagaimana kita sebutkan tadi? Perjalanan mereka daripada Son'a, daripada Yaman, mereka sampai ke Najran, mereka sampai ke Halaban, dan akhirnya mereka sampai di pinggir Mina, iaitu di kawasan yang kita sebutkan tadi sebagai Wadi Mahasir. Di sini wadi yang agak lembah. Tuan-tuan akan perasan kalau kita daripada Mina ke Muzdalifah, Muzdalifah ke Mina, kita akan perasan seperti ini. Tujuan mereka adalah untuk membina Kaabah baru. Ini Kaabah yang mereka bina. Kaabah yang mereka bina ini masih ada sampai sekarang. Mereka bina ini namanya Rufah Al-Qalis. Rufah Al-Qalis ialah Kaabah baru. Supaya ekonomi Yaman akan tinggi disebabkan jemaah haji akan datang untuk bertawaf di keliling Kaabah. Kaabah di Mekah harus dihancurkan. Dan Kaabah baru didirikan di sini dan kesan-kesannya masih ada di Yaman. Inilah yang dilakukan oleh Abrahah. Yang kita belajar sejak daripada zaman tadika lagi. Mari kita kenal kali. Abdul Muttalib apabila diketahui bahawa untanya 200 ekor telah dirampas oleh Abrahah dan tenteranya. Dan Abdul Muttalib ialah ketua orang Quraisy. Maka Abrahah tanpa segan, tanpa takut, sebagaimana disebut dalam sirah, maka Abdul Muttalib telah datang ke khemah Abrahah dengan beraninya. Wa kana Abdul Muttalib rajulan jasiman wasiman. Abdul Muttalib ini seorang yang sangat handsome. Perkasa, besar saiznya, dan wasiman, handsome. Sehingga apabila Abdul Muttalib masuk ke khemah Abrahah terpaksa terduduk daripada kursi, menggambarkan betapa hebatnya Abdul Muttalib, datuk Rasulullah SAW. Panazala Abrahah ansarihi, dia duduk di atas singgasananya. Bila Abdul Muttalib masuk, dia terpaksa duduk ke atas lantai. Kerana hebatnya Abdul Muttalib, moyang Rasulullah. Dan terjadilah dialog di antara dua ini. Apakah hajat Tuhan datang ke sini? Kata Abrahah. Dan Abdul Muttalib adalah sebagai ketua orang Quraisy. Kata Abdul Muttalib, hajati ayulda alaya al-malik mi'ata ba'ir asabaha Abu Sahli. Saya datang untuk minta kembali unta saya. Itu saja. Unta saya dituan rampas 2 ekor unta. Saya datang untuk minta kembali unta saya. Kata Abrahah, heran. Kami datang untuk runtuh agama kamu. Kami datang untuk runtuhkan Kaabah yang menjadi segala-gala pada kamu. Tapi kamu bercakap tentang unta, kata Abrahah. Ya, kata Abdul Muttalib, sebab ini anak Rabbul Ibil. Saya adalah tuan unta. Dan rumah Baitullah itu ada tuannya, Allah SWT. Unta saya tuan, itu sebab saya datang. Tetapi Kaabah itu ada tuannya, Allah. Allah lah yang jaga Kaabah. Tuan-tuan yang semati itulah begitu yakin. Maka kalau begitu tidak masalah. Unta boleh dimusnahkan, tetapi kami datang untuk menghancurkan Kaabah. Kamu tidak takut? Kata Abdul Muttalib, kami serahkan kepada tuannya sebab saya hanyalah tuan unta, saya hanyalah menjaga unta saya. Apabila sampai kembali Abdul Muttalib ke Mekah dengan para sahabatnya, dia datang ke Kaabah, memeluk Kaabah. Ada halakah itu, ada satu bulat itu dipegang, dan dia berdoa kepada Allah supaya Allah memelihara Kaabah dan musnahkan Abrahah.
Sebab sebelum Islam pun, mereka masih berpegang sebahagian daripada agama Nabi Ibrahim AS. Mereka menyembah Allah, tapi mereka juga menyembah berhala. Dan Rasulullah diutuskan untuk menyempurnakan akidah yang sebenarnya. Dan apabila mereka berdoa di Kaabah, mereka naik ke atas bukit Jabal Abu Qubais. Mereka menunggu sebab mereka yakin bahawa rumah ini Allah yang punya. Allah akan menjaga. Dan mereka naik di atas Jabal Abu Qubais. Dan tiba-tiba mereka melihat burung ababil datang secara berduyun. Dan mereka dapat daripada jauh, kelihatan burung yang gelap di langit sekitar di kawasan Mekah. Dan kawasan Wadi Muhasir yang kita masukkan tadi. Apakah yang berlaku? Maka berkelimpanganlah gajah dan tatuannya yang telah dimusnahkan dalam peristiwa yang sangat besar ini. Allah menjaga buminya dan Kaabah yang dipelihara sejak pada Nabi Ibrahim AS. Itulah tuan-tuan, kalau ada sesiapa saja yang berniat untuk melakukan perkara sama, nasib mereka sama saja. 2 bulan lepas, kita dikejutkan ada pelampau agama daripada India yang menyeru kaumnya supaya meruntuhkan Kaabah. Sebab Kaabah itu mereka ingin bina berhala kembali dan dia bercadang untuk menjadi Abraha yang kedua. Kita lihat apakah kesannya. Inilah yang berlaku pada tahun kelahiran bagi Rasulullah. Dan tempat yang berlaku itu ialah di Wadi Muhasir. Tempat jemaah haji mesti lalu kawasan ini daripada Arafah menuju ke Mina. Burung ababil, wallahu alam. Allah sebut burung ababil. Kebetulan di kawasan semenanjung Arab masih ada burung dipanggil ababil. Apakah burung ini atau burung lain? Ini burung ababil yang ada sekarang. Tetapi yang Allah sebut burung ababil, wallahu alam. Apakah maksud burung ababil yang membawa batu dan melemparkan dengan batu yang berapi? Musnahkan sesiapa saja yang berniat perkara yang sama. Tetapi takdir ilahi, burung ababil masih ada. Apakah sama dengan burung ababil yang dimasukkan dalam surah Al-Fil tadi, ataupun ini nama diberi secara kebetulan, nama sama, ataupun tidak ada hubungan? Wallahu a'lam. Dalam kajian arkeologi, orang Arab menggali kawasan-kawasan tertentu, mereka temui gading gajah yang panjang. Apakah ini ada hubungan dengan terumbu gajah atau tidak? Tidak dapat kita pastikan. Terdapat gading-gading gajah yang tertanam di bawah padang pasir seperti yang dilakukan oleh ahli arkeologi ini. Apakah ini adalah gajah yang dimaksudkan ataupun tidak ada kena-guna? Dan cukup menarik, ahli arkeologi mereka menemui satu batu. Batu ini apakah benar-benar batu yang terlibat dalam peristiwa burung yang tarmihim bihijaratin min sijil atau tidak, kita tak pasti. Tetapi mereka mendakwa itulah satu contoh yang Allah tinggalkan batu yang dibawa oleh burung dengan 2 tangannya dan dilempar kepada tentera Abraha, dan batu itu mereka kata masih ada ditemui dalam penggalian yang mereka lakukan sama seperti penggalian di gading gajah. Sekarang satu ilmu yang kita sebut sebagai arkeologi, iaitu untuk melihat kesan peristiwa-peristiwa yang Allah sebut dalam Al-Quran. Dan mereka mencari, bagi sebahagian manusia tak perlu kita cari, sebab kita beriman sesungguhnya tanpa ada perlu kajian arkeologi. Tetapi sebahagian lagi untuk menenangkan perasaan mereka. Mereka mencari untuk hubungkan di antara kisah-kisah Al-Quran dengan kesan-kesan yang Allah tinggalkan. Sebab itulah untuk sebagai pengajaran kepada kita yang masih ada. Mereka temui batu seperti ini. Dan mereka mendakwa inilah batu yang dibawa oleh burung. Tapi sukar untuk kita percaya. Tetapi mereka mendakwa inilah antara batu sebab ada sebab-sebabnya yang mereka sebut. Batu ini sudah bukan lagi panas, tetapi sudah menjadi batu yang separuh hitam. Batu ini luar biasa. Dan batu ini ditawar untuk dipamerkan di Mesir. Ditolak dan harganya telah mencapai $4 juta untuk dipamerkan di Mesir. Dan Saudi masih mengekalkan untuk disimpan di muzium Saudi. Apakah benar-benar ini hijaratin min sijil atau tidak? Tak ada komen. Tetapi itulah yang dilakukan oleh muzium Saudi. Mereka menyimpan batu ini. Kononnya, batu ini ada hubungan dengan peristiwa tentera bergajah. Kita tinggalkan. Kereta ini yang menemui batu ini
ditawarkan dengan harga 4 juta untuk sebagai kenangan peristiwa yang besar tadi. Sama ada benar atau tidak, mereka cuba meyakinkan batu ini benar-benar dalam peristiwa yang sama seperti batu yang dilempar ke atas kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut yang berdahaka kepada Nabi Lut serta mengamalkan LGBT ataupun perbuatan laki dengan laki telah Allah musnahkan dengan batu. Batu yang Allah musnahkan kepada kaum Nabi Lut dapat kita lihat dengan banyak di sekitar Laut Mati sekarang. Batu yang hampir sama ditemui di sini. Itu sebab mereka membuat telahan bahawa batu yang sama datang daripada langit yang digunakan untuk musnahkan mereka sebagaimana disebut dalam ayat Quran yang kita baca tadi. Sekarang Ababil. Ababil menjadi simbol kemenangan. Dan sebagai contoh Pakistan apabila mereka mencipta roket ataupun misil ini, mereka namakan Ababil. Iran juga menggunakan Ababil. Sebab Ababil maksudnya pertolongan Allah daripada burung yang tertentu tetapi dia simbol kemenangan yang diberikan pertolongan oleh Allah. Oleh sebab itu, Pakistan menggunakan logistik peperangan mereka dengan nama Ababil. Dan kita cuba bandingkan apakah yang berlaku kepada Nabi Lut. Dalam bentuk yang hampir sama sebab Allah mengatakan wa amtalihim hijatan min sijil, hampir sama dengan apa yang berlaku pada tentera bergajah. Tentera bergajah tadi Allah sebut di sini juga falamma ja'a amruna ja'alna 'aliha safilaha wa amtalihim hijatan min sijil mandud, hampir sama. Allah gugurkan batu yang panas. Musawatan inda rabbik wa ma hiya min zalimin biba'id. Dan batu ini tercatat nama setiap yang akan dikenakan kepada kaum Nabi Lut yang menentang Nabi Lut. Mereka melakukan LGBT kononnya sekarang. Sekarangnya nak panggilan sekaranglah LGBT. Tetapi apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut lebih ringan daripada apa yang dilakukan sekarang. Allah menceritakan lelaki mendatangkan lelaki. Tetapi perempuan tidak dinyatakan mendatangi perempuan. Tetapi sekarang yang berlaku dalam dunia moden, lelaki mendatangkan lelaki, perempuan datang mendatangi perempuan. Lebih 2 kali dahsyat daripada apa yang dilakukan kaum Nabi Lut. Dosa kaum Nabi Lut Allah musnahkan. Allah terbalikkan. Falamma ja'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha, yang atas kami balikkan ke bawah. Selain itu wa amtalaiha hijatan min sijil, dan kami lontarkan dengan batu panas yang menyala. Musawatan inda rabbik wa ma hiya min zalimin biba'id. Allah ceritakan apa yang berlaku pada dalam surah Hud dan apakah bandingan dengan tentera bergajah. Kita lihat apa yang berlaku kepada kaum Nabi Lut. Kesan Allah balikkan bumi masih kita saksikan Laut Mati. Laut Mati ini tempat yang paling rendah di atas muka bumi. Yang menariknya ialah di sekitar kawasan ini ada batu-batu yang ganjil. Gaju batu ini dipungut oleh ahli geologi. Ini bentuk batu yang ganjil. Yang terdapat di sekitar Laut Mati, batu yang banyak bekas terbakar. Apakah ini batu yang Allah lemparkan atau tidak? Wallahu a'lam. Tetapi mereka cuba mengumpulkan batu-batu yang banyak ini dan sebahagian mereka membuat kesimpulan barangkali wallahu a'lam. Inilah batu yang Allah sebut dalam ayat tadi yang masih Allah tinggalkan di situ untuk pengejaran sepanjang hayat. Wa amtarna 'alaiha hijatan min mandud, dan batu-batu ini batu-batu yang ganjil bekas terbakar, di antara kandungannya adalah kibrit ataupun sulfur. Antara kandungannya adalah sulfur dan itulah yang ditemui oleh arkeologi. Mereka cuba bandingkan dengan batu yang ditemui di Muhasir ataupun batu yang lebih keras daripada batu yang ditemui di Laut Mati. Ini ialah kesan batu yang terdapat di Laut Mati. Tuan lihat tuan. Batu terbakar. Kalau inilah benar-benar kesan berlaku ketika zaman Nabi Lut. Batu yang keras pejal ini terbakar. Sedangkan batu granit sekarang kita bakar, dia tak terbakar. Dia pecah. Tetapi batu ini terbakar. Kita dapat bandingkan bagaimanakah kesan yang dapat kita saksikan. Peninggalan bagi mereka yang menentang para anbiya. Dan khusus dalam konteks ini, satu ialah mereka ingin meruntuhkan Kaabah, satu lagi mereka yang ingin menentang Nabi Lut dan mereka melakukan perkara yang melampau. Ini ialah strata bumi di sekitar kaum Nabi Lut. Ahli geologi dapat memahami ini, tuan-tuan.
mereka kecut melihat batu ini. Seolah bumi ini dibalik, dilipat. Seolah-olah. Ini struktur yang berada di tepi laut mati. Dia terbalik dan terlipat. Apa yang berlaku, wallahualam. Tetapi kesan yang ditinggalkan untuk kita ambil iktibar sangat dahsyat. Bala Allah datang, dia tidak ada keselamatan lagi. Semuanya terlibat. Yang baik terkena, yang tak baik pun kena. Dalam konteks Nabi Lut, Allah minta Nabi Lut keluar daripada kawasan yang bakal dimusnahkan. Kesan-kesan yang dapat dilihat seperti ini, ahli geologi dapat menyaksikan, mereka dapat merasakan. Profesor Puan ada sini. Profesor Puan lebih faham daripada saya tentang geologi. Dan kawan kita daripada Petronas yang melawat kawasan ini, salah seorang mereka yang terlibat dengan cari gali, mereka melawat kawasan ini, mereka temui fosil. Fosil siput-siput yang banyak di sini. Siput ini berada di bawah dasar laut. Tetapi sekarang berada di atas. Maksudnya, strata bumi telah terbalik. Menakutkan, tuan-tuan. Apabila diterbalik dan dilipat, ini gambaran bumi terlipat. Subhanallah. Dan ini kesan laut mati yang di pada atas. Apakah yang ada di bawah? Masih misteri. Apakah kaum Nabi Lut terselam di bawah itu? Masih ada? Dengan penyakit-penyakit yang mereka bawa bersama LGBT mereka? Ataupun sekarang sudah muncul kembali virus yang membawa LGBT, yang membawa penyakit-penyakit yang berkaitan dengan STD ataupun sexual transmitted disease yang terpendam di bawah lautan begitu lama. Wallahualam. Ini ialah kawasan berlakunya peristiwa kaum Nabi Lut dilihat pada langit. Dan di sini juga ketika zaman Rasulullah berlaku peperangan di antara tentera Rom dengan tentera Yaman, tentera Parsi, Rom berperang di sini yang akhirnya tentera Rom kalah. Dan Allah memberikan gambaran bahawa Rom akan menang kembali selepas beberapa tahun dan peristiwa ini berlaku di kawasan tepi laut mati. Mari kita lihat di manakah letaknya Wadi Muhassir. Pada 9 Zulhijjah ataupun Malaysia 8 lagi, kita berkumpul wukuf di Padang Arafah. Wukuf sebenarnya ialah selepas Zuhur pada 9 Zulhijjah. Dan kita akan berkumpul di Arafah. Tuan lihat Arafah di hujung tempat kita wukuf. Kemudian kita pergi ke Muzdalifah. Selepas terbenam matahari 9 Zulhijjah, kita mula bergerak ke Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah, kemudian kita mengungut batu dan kita bergerak ke Mina. Di antara Muzdalifah dengan Mina ada lembah Muhassar yang kita sedang bincang sekarang. Muhassir. Ada baca Muhassar. Bacaannya Muhassir. Inilah tempat. Kalau kita perhatikan, Wadi Aranah ini ialah tempat sempadan antara dekat dengan Masjid Namirah. Masjid Namirah tempat Rasulullah berkhutbah pada hari wukuf. Dan Arafah adalah satu kawasan yang berdekatan. Kita melalui dan ada Wadi Aranah, Masjid Namirah, Jabal Arafah. Sekarang di manakah letaknya Wadi Muhassar? Cuba kita lihat dulu, inilah pemandangan sekarang. Masjid Namirah. Tempat khutbah pada hari wukuf. Menjelang tengah hari ataupun matahari condong pada 9 Zulhijjah, di sini khatib akan bangun dan membaca khutbah sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Masjid Namirah ini baru dibuat. Bahagian depannya tidak termasuk dalam kawasan wukuf. Kalau tuan-tuan yang berpeluang untuk wukuf di kawasan ini, di kawasan depan Masjid Namirah ini tidak termasuk dalam kawasan wukuf. Tuan-tuan kena bergerak ke belakang. Selepas solat Zuhur, tuan-tuan mesti bertolak ke belakang sebab kawasan wukuf tidak termasuk di bahagian depan masjid. Tetapi jemaah haji Malaysia tidak ada masalah sebab kita letakkan tempat yang paling hujung di Arafah. Tidak berdekatan dengan kawasan ini. Kita di belakang sekali. Sehingga jemaah haji tidak tahu pun di mana kawasan ini. Sayang, itulah nasib kita. Dan inilah kawasan yang tepi Rasulullah memberikan khutbah pada hari wukuf yang cukup bersejarah pada
haji al-wada bagi Rasulullah dengan para sahabat. Dan kita juga mengulangi kembali pada hari Arafah, hari wukuf, kita juga berada di sini. Dan Rasulullah bersabda, doa sebaik-baik doa yaumul Arafah, wa mimma qultu ana wa nabiyyu min qabli. Doa yang terbaik pada hari Arafah, di pada Arafah, ialah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itulah doa yang terbaik. Rasulullah mengatakan doa terbaik pada hari Arafah ialah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang kita sentiasa baca. Dan saya dan para anbiya sebelum saya, doa hari Arafah inilah doa yang terbaik. Dan kita boleh berdoa dengan berbagai doa, tuan-tuan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inni as'aluka an tarzuqni min hadzal makan ajwain akhar kulih wa antasihu sya'ni kullah wa antasifu anni ashar kullah fa innahu la yafalu dzalika wa iluk wa la yajudu bika illa anta. Banyak doa-doa yang kita boleh baca. Terpulang pada kita juga, kita tanah air, hari wukuf juga hari kita doa. Dan itulah peristiwa haji yang bakal kita alami tidak lama lagi. Dan kita ingat khutbah Rasulullah yang cukup indah pada hari tersebut. Di kawasan Bukit Arafah ini, Rasulullah membuat khutbah yang kita kenang hari ini. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ala inna rabbakum wahid, ketahuilah Tuhan kamu Tuhan yang satu. Wa inna abakum wahid, ayah kamu ayah satu. Ala la rabbiyin ala ajamiyyin, tidak ada kelebihan orang Arab ke atas orang bukan Arab. Wala li ajamiyyin ala arabiyyin, tidak ada lebih orang bukan Arab ke atas orang Arab. Wala ahmara ala aswada, tidak ada kelebihan orang kulit merah ke atas orang kulit hitam. Wala aswada ala ahmara, tidak ada kelebihan orang kulit hitam ke atas orang kulit merah. Illa bittaqwa, kecuali yang biasa kita adalah takwa. Abalagtu, apakah saya telah sampai ke Tuhan? Rasulullah membuat khutbah. Qalu bala Rasulullah, dan mereka menjawab Rasulullah telah sampai kepada kami. So maqala, Rasulullah bertanya, ayu min hadza, ini hari apa? Maka mereka menjawab, yaumul haram, ini hari haram iaitu hari Arafah. So maqala ayu syahrin hadza, ini bulan apa? Mereka menjawab syahrul haram, ini bulan haram iaitu bulan Zulhijjah. So maqala ayu baladin hadza, ini bumi apa? Qalu baladun haram, ini bumi haram. Dan Rasulullah memberikan pesanan yang sangat-sangat indah, yang sentiasa diceroboh oleh dunia hari ini. Apakah pesan Rasulullah? Fa innallaha qad harama alaikum, fa innallaha qad harama alaikum dima'akum wa amalakum. Pada hari ini sesungguhnya Allah telah mengharamkan darah kamu, harta kamu untuk diceroboh. Dan sekarang darah diceroboh di mana-mana saja, tuan-tuan. Darah umat Islam diceroboh, tetapi pesanan terakhir Rasulullah, sesungguhnya Allah telah mengharamkan di kalangan kamu dima'akum wa amalakum, darah kamu terpelihara, harta kamu terpelihara, tidak siapa yang boleh mengganggu, dan inilah hak asasi manusia. Qala wala adri, kata Rasulullah, saya tidak tahu. Aw aradakum, saya tak tahu apakah saya telah sampai kepada kamu. Dan amla, ataupun saya tak sampai lagi kepada kamu. Karmat fi yaumikum hadza, fi syahrikum hadza, fi waladikum hadza, abalagtu, apakah saya telah sampaikan jelas kepada tuan sekarang? Rasulullah membayangkan baginda akan wafat. Dan pesanan ini pesanan terakhir Rasulullah. Oleh sebab itu kata Rasulullah, apakah saya telah sampai kepada tuan? Maka mereka menjawab, bala Rasulullah. Rasulullah, kami saksikan Rasulullah telah sampai kepada kami semua apa yang Rasulullah telah sampaikan. Maka Rasulullah mengatakan, yubaligh asyahid al-ghaib. Hendaklah yang hadir hari ini sampai kepada yang tidak hadir. Yang hadir hari ini, yang dengar perkataan saya ini, sampaikan kepada yang tidak hadir. Dan pesan ini bersambung-sambung ribuan tahun, dan hari ini kita ulang kembali. Marilah kita ambil iktibar. Selepas kita wukuf di Arafah, kita mula bergerak, dan selepas khutbah di Masjid Namirah seperti kata tadi, ini tempat yang Rasulullah berkhutbah dalam khutbah yang indah tadi. Rasulullah ulang sekali lagi khutbah di padang ketika di Mina, sebab pesanan-pesanan yang sangat-sangat penting. Dan Allah berfirman, fa iza a'udzu minasyaitonir rajim, fa iza fatum min arfatin fazkurullah indal masyaril haram wazkuru kama hadakum wa in kuntum min qalil minadh-dhallin. Dan apabila kamu telah keluar daripada Arafah untuk menuju ke Muzdalifah,
maka ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Banyak-banyak indal Masyarul Haram, di kawasan Masyarul Haram. Di manakah Masyarul Haram, tuan-tuan? Masyarul Haram ialah kawasan terlibat daripada Arafah sampailah ke Mina. Itu kita panggil Masyarul Haram. Di sinilah cabaran haji yang sebenarnya. Wukuf, kemudian kita bergerak daripada Arafah menuju ke Mina melalui Muzdalifah. Dan Allah mengatakan wazkuruhu kama hadakum, dan ingatlah Allah sebagaimana Allah memberikan petunjuk kepada kamu, wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin, sebab kamu sebelum ini daripada orang yang sesat. Allah berikan petunjuk, dan ingatlah Allah banyak-banyak pada hari Arafah, selepas kita keluar daripada Arafah menuju ke Masyarul Haram, dan itulah tempatnya. Kita cuba lihat, tuan-tuan. Ini peta. Kita berada di Jabal Rahmah di sini, di Arafah paling bawah ni. Kemudian kita pergi ke Muzdalifah di atas. Selepas Muzdalifah, di sini tidak tunjukkan wadi yang saya masukkan tadi. Selepas Muzdalifah itu wadi yang kita masukkan tadi. Kemudian kita masuk ke kawasan Mina di atas, dan di situlah jamrah yang kita melontar pada 10 Zulhijjah. Kita melontar Jamrah Aqabah, 7 balingan batu. Batu tidak besar, barangkali sebesar itu saja. Apa yang berlaku seterusnya? Kita akan lalu daripada Arafah sampai Muzdalifah, dan kita Muzdalifah, kita bermalam di situ. Rasulullah bermalam di kawasan agak tinggi di sini, tempat Rasulullah bermalam. Dan di sini untuk orang Arab, orang Malaysia tak boleh di sini. Orang Malaysia di hujung, kita tak sampai di sini. Di sini hanya untuk orang Arab. Dan di sini tempat Rasulullah bermalam. Dan kita di Malaysia, kita letakkan di hujung Muzdalifah, dan kita tak tahu di mana pun. Kebanyakan jemaah haji tak tahu kita berada di mana. Kita di Muzdalifah, tuan-tuan. Dan di sinilah orang Arab penuh, orang Malaysia tidak ada di sini. Rasulullah berkhutbah, dan kemudian daripada Muzdalifah inilah Rasulullah menuju pada pagi esok, menuju ke Mina melalui kawasan lembah yang kita masukkan tadi, Wadi Muhassir. Wadi Muhassir sangat sempit, tuan-tuan. Tidak jauh. Tetapi kita lalu di situ, kita mesti berlari. Kita berlari laju. Bukan berlari betul-betul. Lari anak. Lari-lari, berlari sambil berjalan. Dan ini kita dapat lihat dilakukan oleh kebanyakan orang selain pada Malaysia. Orang Arab, orang Afrika, orang Bangladesh, mereka merasakan apa yang dilakukan Rasulullah, mereka berjalan kaki di sini. Kita dengan bas selesa, tak sedar pun kita lalui Wadi Muhassir yang disebut sebagai Wadi Maghdub Alaihim, disebut juga sebagai wadi yang dimusnahkan dan sebagainya. Inilah Muzdalifah, dan cuba lihat sekali lagi. Wadi Muhassir ialah satu tempat yang kecil saja, tidak jauh. Satu balingan, kata dalam kitab lama dikatakan sebalingan batu ya. Di situ kita kena berjalan dengan laju untuk menuju ke Mina, tempat peristiwa yang dimaksudkan tadi. Ini gambar orang India, orang Pakistan. Mereka berjalan kaki. Kita naik bas. Selesa. Tak dibawa terus ke Jamrah, tetapi dibawa ke Muasim satu masa dulu. Rehatlah di situ. Malam barulah tabung haji benarkan. Sepatutnya kita melontar waktu pagi. Sebagaimana dilakukan bagi Rasulullah, sebaik saja selepas kita turun daripada Muzdalifah dan kita pagi itu sebab terbit matahari, mula kita melakukan lontaran Jamrah Aqabah. Mari kita lihat sekarang. Kita lalu kawasan ini. Tuan-tuan ingat, kita lalu. Ada tempat tinggi sikit, ada air sikit. Kalau musim-musim itu ada air sedikit. Ini Wadi Muhassir namanya. Sebab wadi ini disebut juga Wadi Al-Maghdub Alaihim, iaitu wadi yang Allah murka atasnya. Di situ tentera Barah dimusnahkan. Dan kita lalu kawasan ini dalam satu proses haji kita. Walaupun tabung haji tidak pernah beritahu kita di sini adalah Wadi Muhassir, tapi malam ini kita kenang kembali. Tuan-tuan yang bakal berangkat dapat rasakan di sini adalah wadi di mana berlakunya peristiwa Abrahah yang datang untuk menghancurkan Kaabah, tetapi bumi haram Allah dipelihara sepanjang zaman. Inilah sebahagian gambar lama, juga kawasan ini kita lalu. Kita lalu kawasan ini dan kita dapat, kalau kita duduk di sini, kita dah nampak dah Mina yang bercahaya depan. Baru ini ada air di sini.
ketika hujan pada bulan Januari, ada air bertakung. Kelihatan seperti subur apabila ada air. Tetapi bila air kering, maka kawasan yang kering kontang di sini. Al-makan alladhi khusira fi ashabul fil. Tempat yang Allah tahan gajah tentera ashabul fil supaya tidak masuk ke Mekah. Bila mereka ingin masuk ke Mekah, gajah tak ingin ke Mekah. Dia berpaling kembali ke Yaman dan Allah musnahkan ketika itu. Inilah tempatnya. Dan tempat ini antara suasana yang masih lagi barangkali sama seperti zaman yang lampau. Kecuali lebuh raya yang dibina berdekatan, inilah yang menjadi laluan seluruh tabung haji, jemaah haji kita melalui kawasan ini. Ini juga sebahagian kawasan yang dimasukkan. Kita tidak boleh duduk di sini. Kita mesti lalu dengan cepat. Jangan berlengah-lengah, jangan berehat di sini, jangan. Kita mesti lalu dengan lajunya. Berjalan secara berlari. Maksudnya jalan cepat. Berjalan dengan cepat. Dan kita akan nampak, ini adalah Mina. Yang kita sedang menuju pagi itu ke Mina itu. Dan sekarang kita sudah hampir dengan Mina. Apa yang kita lakukan di Mina? Mina ialah kawasan yang sempit di antara gunung. Satu lagi masalah untuk jemaah haji Malaysia. Saya minta maaf banyak. Sebab di dalam kitab-kitab kita mengatakan bahawa inna hudud Mina min jihati Mekah Jamrah Aqabah. Sempadan Mina itu ialah Jamrah Aqabah, kemudian min jihati Muzdalifah Wadi Muhassir. Muhassir ini ialah sempadan kepada Mina. Dan wahaza min haitsu atul, ini ialah daripada segi panjangnya. Wa mal ard, daripada lebarnya. Faqul ard al-wadi al-mahsur min bainal jibal asy-syahiqah. Dan Mina itu hanyalah terletak di antara dua gunung. Di depan gunung ini ialah Mina, di belakang gunung bukan Mina. Dan di antara gunung ini kita boleh mabit, bermalam di Mina. Tapi sayang Malaysia duduk di belakang gunung. Sayang sama sekali. Malaysia duduk di Mahasim, bukan di Mina. Dan kita duduk di kawasan di sini. Ini ialah Mahasim, terkeluar daripada kawasan mabit. Maafkan saya. Tetapi seorang dia berkata itu juga masih Mina. Saya jumpa ulama dia. Saya kata kalau Mina kenapa nama dia Mahasim? Dia diam saja. Kalau Mina kenapa nama dia Mahasim? Dia tak jawab. Dia kata di sini Mina. Saya kata kalau Mina kenapa nama Mahasim? Kalau Bangi kenapa nama Kajang? Kita serahkan kepada mereka yang terlibat. Tetapi ini saya nak sebutkan bagaimanakah yang kita sampai ke Mina. Kita lalu terowong. Sebab Mina antara gunung, tak boleh lalu terowong. Bila lalu terowong, mana kita lepas pada kawasan. Jauh. 3.5 km. Memerlukan perjalanan yang jauh, tuan-tuan. Sekarang tak boleh berhenti lagi. Kita berjalan pada Mahasim melalui terowong ini. Sampai ke Jamrah. Melontar. Selesai, patah balik. Tanpa berhenti. Dan sekarang saya dipahamkan, bukan lagi di Mahasim tempat kita bermalam, tapi satu kawasan yang lebih jauh. 5 km. Di sini 3,5 km. Tapi tempat yang letakkan sekarang 5 km. Bukan untuk orang tua seperti saya. Haji ialah untuk orang muda. Tuan-tuan, rebutlah peluang kita masih muda. Ketika masih sihat, masih ada masa yang apa? Sebab haji ialah urusan orang yang sihat. Kita kesihatan kelihat orang yang sebanyak saya ataupun lebih pada saya yang terpaksa tersadai tepi jalan sepanjang jalan. Dan ini cukup menyayat hati. Sebab haji ialah urusan yang memerlukan kesihatan yang sangat-sangat sempurna. Inilah tempat sebelum ini di Padang Arafah, bukan di Mina. Tempatnya telah usang. Entah berapa puluh tahun sudah berada di sini. Jemaah haji semakin bertambah. Kemudahan masih kekal seperti dulu. Bahkan lebih merosot. Sebenarnya ini hanya ada beberapa orang tandas, ada tandas. Terpaksa kita beratur sampai 10-20 orang depan kita untuk menuju panas. Di tengah panas. Kesabaran harus sangat tinggi. Kesabaran di Malaysia tak cukup di sini.
Tuan-tuan, kesabaran yang berkali ganda daripada Malaysia harus kita tunjukkan di sini. Sebab tidak ada layanan istimewa di sini. Dan ini ialah tempat jamrah kita. Selepas kita melalui masjid tadi, kita terus dan dibuatkan beberapa lapis. Beberapa tingkat, tuan boleh lihat di situ ada 4-5 lapis. Malaysia tempat yang paling atas. Dan kita tidak bertemu dengan jemaah lain. Jemaah Arab tak silap saya tingkat 2. Iran 3 tak silap saya. Dan kita paling atas. Kita tak bertemu dengan orang Iran, kita tak bertemu dengan orang Arab. Kita bertemu dengan Malaysia dengan Indonesia. Kita jumpa di Malaysia, pun kita jumpa orang Malaysia, di sini pun kita jumpa orang Malaysia juga. Kita jumpa orang Arab di sini. Dia letakkan level yang berbeza, bimbang, takut berlaku apa yang telah berlaku. Perbalahan di antara kumpulan-kumpulan yang merebut untuk melontar. Tetapi sekarang, tempat sangat luas. Jangan bimbang tuan-tuan. Lantainya sangat luas dan tempat melontar Jamrah Aqabah ini dibuat binaannya sangat besar. Ini tempatnya. Ini pemandangan kita lalu terowong. Jemaah haji Malaysia terpaksa lalu terowong. Jemaah haji Pakistan tak perlu. Jemaah haji Arab tidak perlu. Yang perlu lalu terowong ialah Malaysia, Indonesia, Bangladesh. Itulah 2 darjat di Makkah. 2 darjat di Mina. Tuan-tuan yang tak kisah, tak ada masalah. Tapi saya nak ceritakan apakah yang berlaku apabila jemaah haji telah berpusu-pusu ke situ. Inilah bentuk sekarang. Dan ini ada 5 tempat seperti ini yang tersusun daripada tingkat atas ke sampai ke bawah. Yang asalnya paling bawah, sangat kecil, tempat kita melontar Jamrah Aqabah, tapi sekarang diperbesarkan. Jadi ini kita lihat tidaklah masalah sebagaimana 10 tahun lepas, tetapi sini telah semakin selesa sebab sudah cukup untuk ruang untuk melontar dengan sempurna. Dan Rasulullah melontar pada pagi tersebut 7 jamrah pada hari Nahar, pada 10 Zulhijjah Rasulullah melontar Jamrah Aqabah sebanyak 7 kali. Dan selepas terbit matahari pada hari korban, pada hari 10 Zulhijjah Rasulullah mengkorban haiwan. Dan Rasulullah mengatakan rahatu hahuna wa mina kulha manhar. Dan seluruh Mina ini kawasan korban. Boleh di mana-mana saja. Di antara 2 gunung tadi. Dan inilah diwayatkan oleh Imam Muslim. Dan Rasulullah melontar pada hari 10 Zulhijjah. Dan hari itu kita di Malaysia kita merayakan hari Aidil Adha. Dan tuan-tuan yang semati, selepas baginda Rasulullah telah melontar, baginda bercukur. Dan Rasulullah mula untuk korbankan korbannya. Rasulullah melontar sebagaimana disebutkan tadi 7 batu pada hari tersebut. Sumain hadiyahu in kana indahu hadiyah. Dan siapa yang ada korban pada itu boleh korban. Sekarang kita tak masa, kita bagi tabung haji yang lakukan. Dan mereka yang bercukur dan ada yang bergunting. Rasulullah berdoa untuk kedua-duanya, tetapi 3 kali Rasulullah berdoa untuk mereka yang bercukur. Bercukurlah tuan-tuan, sebab itu adalah satu peristiwa besar untuk haji yang di sini adalah dilakukan ketika haji terakhir bagi Rasulullah. Bercukur dan sebahagian daripada larangan haji telah diangkat. Kecuali yang lain yang ada lagi beberapa larangan yang berkaitan dengan isteri masih belum dilakukan. Kemudian Rasulullah menyembelih 100 ekor unta. Dan unta yang dibawa oleh Rasulullah sebanyak 100 ekor unta, tetapi Rasulullah menyembelih korbannya sebanyak 63 ekor unta. Dan ketika itu usia baginda ialah 63 tahun. Sebagai simbolik, jumlah unta yang disembelih ialah 63 ekor yang dibeli daripada Yaman dan dibawa daripada Madinah dan dikorbankan pada hari tersebut. Selebihnya diminta Sayyidina Ali yang menyembelih 37 ekor lagi, dan itulah korban Rasulullah pada hari tersebut. Rasulullah membuat satu ucapan yang kita sama-sama kenang hari ini pada ketika hari korban. Inna zaman qad istadar ka hayati yawm khalaqas samarat as-sanah isna asyara syahran min harbatul hurum salasun mutawaliyat Dzulqa'dah wa Dzulhijjah Muharram wa Rajab Mudhar alladhi baina Jamadi wa Sya'ban.
Dan sesungguhnya zaman telah beredar sebagaimana Allah ciptakan langit dan bumi. Pada hari Allah ciptakan langit dan bumi. 1 tahun di sisi Allah 12 bulan. Dan 4 bulan daripada setahun ini ialah bulan yang haram untuk berperang. Arba'atun hurum, iaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Dan itu yang berterusan tetapi yang terpisah ialah Rajab. Di antara Sya'ban dan Jabil akhir. Seperti tadi juga, Rasulullah bertanya, ayu syahrin hadza, ini bulan apa? Dan Rasulullah juga bertanya, ayu baladin hadza? Dan Rasulullah juga bertanya, payumin hadza, ayyamin hadza? Dan Rasulullah juga memberikan pesangan yang sama. Fa inna dimakum wa amlakum wa ardakum alaikum haram kamatu yamikum hadza fi waladikum hadza fi syahrikum hadza. Dan sesungguhnya darah kamu, harta kamu, kemuliaan kamu, maruah kamu haram untuk dicerobohi. Sebagaimana haramnya hari ini, sebagaimana haramnya bumi ini, sebagaimana haramnya bulan ini. Maka itulah pesan Rasulullah pada hari korban. Pada esoknya, Rasulullah kembali ke Mekah dan menunaikan, meneruskan ataupun tawaf ifadah. Tuan-tuan, kita tawaf ifadah, kemudian Rasulullah kembali semula ke Mina. Pada hari-hari tasyrik, Rasulullah membaling ataupun melontar 3 jamrah. 21 batu untuk 3 jamrah Aqabah, Wusta dan Al-Ula. Esoknya dilakukan sekali lagi sama juga. Hari yang kedua, ketiga, Rasulullah melakukan perkara sama untuk kita juga berada di hari tasyrik untuk melakukan letak jamrah, dan selepas itu kita kembali ke Mekah ataupun kita kembali tanah air. Inilah tuan-tuan saya mati. Ketika Rasulullah berada di Mina, para sahabat bertanya beberapa soalan. Berbagai soalan tentang haji dan Rasulullah menjawab setiap soalannya. Dan kita ingat kembali, Mekah ialah bumi yang Allah pelihara daripada sebarang ancaman. Hari ini kita lihat Mekah merupakan satu kawasan yang paling aman di atas muka bumi. Di sini kita lihat ketika Abrahah ingin masuk meruntuhkan Mekah dan Allah musnahkan mereka. Mekah dijadikan sebagai bumi yang aman. Pohon tidak boleh tebang, binatang tidak boleh dirosaki ataupun dibunuh dan sebagainya. Maka ini contoh penjagaan alam semesta terbaik di atas muka bumi. Di sini jenayah hampir kosong di Mekah. Tetapi apabila statistik bandar kota yang paling aman di atas muka bumi, mereka tak pernah masuk Mekah dan Madinah. Mereka isytiharkan Tokyo adalah kota yang paling aman dunia. Mereka isytiharkan New Zealand adalah tempat yang paling aman. Mereka isytiharkan di Finland tempat yang paling aman. Mereka tak pernah masukkan Mekah sebagai tempat yang paling aman. Kalau kita umat Islam juga tidak dapat merasakan bumi yang paling aman sehingga gajah untuk masuk pun Allah musnahkan. Maka di sinilah kita lihat Allah mengharamkan bumi ini dengan doa Nabi Ibrahim. Dan kawasan haram ini tidak kita dapat lakukan apa yang terlarang di sini, termasuklah merosakkan tumbuhan ataupun binatang yang kecil juga tidak boleh kita lakukan. Inilah tempat yang paling aman di atas muka bumi. Tidak boleh pergaduhan, pembunuhan dan sebagainya, dan Mekah kekal sebagai tempat yang paling aman, penjagaan alam semesta yang terbaik. Sebagaimana yang dalam hadis Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "Innallaha harrama Makkah yauma khalaqas samawati." Allah telah mengharamkan Mekah sejak daripada Allah ciptakan langit dan bumi. Dan siapa yang merosakkan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, kecuali apa yang digunakan untuk makanan haiwan, dapat kita gunakan rumput dan sebagainya. Binatang tidak boleh diusik. Semuanya aman, tenteram. Sedangkan dunia sekarang mengadakan hari haiwan sebab haiwan dibunuh. Haiwan dizalimi, tetapi di sinilah contoh penjagaan alam semesta yang terbaik. Begitu juga dalam hadis lain, Rasulullah mengatakan bahawa Nabi Ibrahim lah yang berdoa untuk mengharamkan Mekah dan Rasulullah berdoa untuk mengharamkan Madinah. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, tidak ada bumi yang akan tidak dilalui oleh Dajjal. Laisa min baladin illa satahu ad-Dajjal illa Makkah wal Madinah. Tidak ada bumi yang tidak dilalui oleh Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Keduanya selamat daripada Dajjal dan daripada Mekah dan Madinah adalah selamat daripada Dajjal. Bagi siapa yang melakukan keburukan. Dari sini Allah memberikan amaran, auzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi wal masjidil haram alladzi ja'alnahu lin-nasi wa anil kaf
sawa'an al-aqifu fihi wal bada wa man yajid fihi bil hadim bi zamin nuzuk min azabin alim. Dan para siapa orang kafir yang mencegah daripada untuk orang masuk Masjid Haram, yang Allah jadikan Masjid Haram ini untuk orang yang berada di Mekah ataupun orang yang mendatang. Barang siapa yang menginginkan keburukan di Mekah, wa man yurid fihi bil hadin, siapa yang ingin melakukan keburukan di Mekah, nuzikhu min azabin alim, kami akan berikan azab yang pedih. Allah memberi larangan bagi siapa yang ingin melakukan keburukan di Mekah, maka Allah akan beri balasan yang pedih. Dan Mekah kekal sebagai bumi yang aman. Di sini kita lihat ketika Rasulullah dalam perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah ingin masuk ke Mekah untuk melakukan umrah tetapi tersekat oleh orang Quraisy. Dan begitu juga unta Rasulullah ingin masuk ke Mekah tetapi unta pun tidak masuk ke Mekah. Ada hikmah yang sangat besar. Hudaybiyah ialah kawasan berhampiran Mekah daripada Madinah. Tuan-tuan juga melawat. Di sini juga unta Rasulullah tidak ingin masuk ke Mekah. Dan Mekah juga Allah memberikan amaran, innamal musyrikuna najasun fala yakunu masjidal haram mabniyan hadza. Dan sesungguhnya hanya saja orang musyrikin itu najis. Janganlah mereka mendekati Masjidil Haram selepas tahun ini, selepas tahun pembukaan Mekah. Tapi sayang tuan-tuan, sekarang kita lihat larangan Rasulullah ini hampir dicabar oleh manusia moden hari ini. Pada hari ini Rasulullah, Allah menurunkan ayat ini bahawa mulai tahun ini orang kafir tidak boleh masuk lagi ke Mekah. Tetapi sekarang mereka mula masuk. Inilah pelancong-pelancong yang mula masuk ke Mekah. Mereka bergambar di kawasan orang bukan Muslim harus keluar daripada Mekah. Mereka mengatakan kami ingin ke Mekah. Kenapakah Mekah tidak dibenarkan untuk orang kafir, sedangkan orang Islam boleh pergi ke mana saja bumi kami? Kenapa kami tak boleh masuk ke Mekah? Mereka persoalkan apa yang ayat Quran yang mengatakan demikian. Tuan-tuan yang semati, mereka bergambar di jalan masuk ke Mekah. Apakah mereka sudah masuk ke Mekah atau tidak, saya tak tahu. Tetapi mereka memburukkan Islam. Kenapa kami ingin masuk ke Mekah tapi kami tidak dibenarkan? Dan sekarang pemandangan seperti ini pertama kali kita saksikan tahun lepas. Wanita-wanita dengan seluar ketatnya masuk ke Masjidil Haram. Entah daripada mana, maksudnya mereka bebas masuk ke Mekah sekarang. Bagaimanakah boleh mereka masuk dengan seluar jin, tidak menutup aurat, dan mereka adalah pelancong daripada mana entah datang. Dan Mekah diceroboh sekarang. Mekah telah diceroboh. Bahkan digambarkan, tuan-tuan boleh lihat dalam satu video, orang Kristian telah solat dalam Masjidil Haram. Alhamdulillah. Mereka solat ini ialah orang Kristian yang pakai jubah, pakai serban, tetapi solat dengan cara Kristian, dan dia buat cross di dadanya di sini. Bagaimanakah mereka boleh masuk? Sedangkan larangan untuk masuk ke Mekah telah sejak zaman Rasulullah sampai hari ini, tetapi telah dicerobohi satu demi satu. Dan lebih menjadi hati, di Mekah telah dibina sebuah tempat hiburan di tepi Masjidil Haram. Tempat ini namanya Balobat. Balobat ini tempat perjudian, tempat berbagai-bagai. Tetapi apakah yang ada di Mekah ini, apakah mereka ada ataupun mereka hanya sebuah bangunan, tak pasti. Tetapi Balobat ini telah dibina di Riyadh. Di Riyadh tempat mereka berjudi, tempat mereka melakukan berbagai-bagai maksiat di situ. Dan mereka telah bina di Riyadh beberapa tahun lepas. Dan sekarang mereka bina di Makkahul Mukarramah. Siapakah yang pergi ke sini? Dalam kuliah lepas kita lihat bagaimanakah arak dijual di Mekah dan arak dirampas di Mekah. Dan apakah ini ada hubungan yang sama, dan apakah ini maksudnya orang Islam telah berada di Mekah? Wallahu alam. Dan kita lihat di sini ialah Bolivar yang dibuka di Riyadh, tempat hiburan, tempat perjudian, tetapi di Mekah kita tak pasti apakah fungsi yang sama dilakukan, dan seolah-olah mencabar kedatangan umat Islam untuk jemaah haji setiap musim haji. Tuan-tuan, ini tahun lepas jurnalis Israel masuk dengan bebas ke Mekah. Namanya Jill Tamari, dan dia melakukan hari Arafah. Sebelum Arafah dia berlaga-laga di Mekah.
seolah-olah dia mendapat kebenaran yang khusus untuk masuk ke Mekah, sedangkan Allah melarang. Dan dia telah melaporkan daripada Padang Arafah, dan dia melaporkan di dalam akhbar mereka secara langsung ke dalam televisyen Yahudi, mengatakan bahawa saya orang Yahudi dapat masuk ke Mekah dengan bebas. Inilah tempat yang saya sebutkan tadi, Rasulullah ingin masuk ke Mekah pada tahun Hudaybiyah, tetapi tertahan di situ disebabkan orang Quraisy tidak membenarkan Rasulullah untuk masuk. Dan Rasulullah mengatakan bahawa walakin habasah habis al-fil, sebab unta tidak masuk sebagaimana peristiwa yang berlaku di Muhasir, iaitu gajah tidak ingin masuk ke Mekah disebabkan Allah telah melarang mereka. Tetapi dalam konteks Rasulullah, Allah menceritakan dalam surah yang lain bahawa di Madinah, di Mekah ketika itu ada orang yang beriman tetapi mereka tidak melahirkan keimanan mereka. Dan sekiranya Rasulullah masuk pada tahun Hudaybiyah, maka dibimbingi Rasulullah memerangi mereka yang beriman tetapi Rasulullah tidak mengetahui. Sebab itulah rahmat, dan Rasulullah mengatakan liyudkhilal ya Allah fi rahmati man yasha la tazallu la'adzabna alladziina kafaru minhum adzaban alima. Dan itu Allah sebutkan dalam surah Al-Fatih bahawa Allah tidak memberikan kebenaran untuk masuk tahun Hudaybiyah ialah disebabkan di Mekah masih ada orang beriman yang barangkali para sahabat tidak mengetahui bahawa mereka beriman. Dibimbingi, mereka terbunuh dalam peperangan tersebut, dan Allah tangguhkan tahun depan untuk pemuka Mekah. Dan itulah tuan-tuan apa yang berlaku di Mekah hari ini. Dan apa yang berlaku di sini ialah sebahagian daripada jemaah ataupun manasik haji yang kita berdoa supaya para jemaah yang sedang menuju Mekah dapat melakukan haji dengan sempurna dan kembali dengan haji yang mabrur. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih.